Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar tajuk berkenaan adab berwuduk. Baik adik-adik, apakah yang dimaksudkan dengan adab berwuduk? Jom kita tengok. Wuduk ialah cara yang ditetapkan oleh syariat untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Adik-adik masih ingat kita pernah belajar tentang hadas kecil dan hadas besar? Masih ingat lagi? Okey, jom kita tengok. Apakah hukum berwuduk? Hukum berwuduk terbahagi kepada dua. Yang pertama, wajib. Dan yang kedua, sunat. Bilakah yang dikira sebagai wajib? Apabila yang pertama kita ingin mendirikan solat. Yang kedua, ketika kita tawaf. Dan yang ketiga, apabila kita menyentuh Al-Quran. Baik adik-adik, jom kita tengok bila masa pula ia menjadi hukum sunat. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran dan hadis. Okey. Yang kedua, ketika hendak tidur. Sebelum tidur, kita disunatkan untuk mengangkat hadas kecil dengan berwuduk. Yang ketiga, ketika marah. Waktu marah, kita ambil wuduk. Okey, jom kita tengok apakah adab-adab sebelum berwuduk. Yang pertama, bersihkan kekotoran najis pada badan dan pakaian. Yang kedua, berkumur-kumur. Yang ketiga, bersugi. Apakah yang dimaksudkan dengan bersugi? Bersugi adalah memberus gigi. Okey, jom adik-adik kita tengok apakah adab-adab semasa berwuduk. Okey, jom kita tengok adab-adab semasa berwuduk. Yang pertama, memulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menghadap kiblat. Maksudnya ketika kita mengambil wuduk, kita menghadap kiblat. Yang ketiga, tidak berbual-bual, tidak bercakap-cakap ketika kita mengambil wuduk. Yang seterusnya, menyempurnakan wuduk. Maksudnya, semasa adik-adik mengambil wuduk, pastikan ia rata di tempat yang sepatutnya. Okey? Yang seterusnya, duduk di tempat tinggi dan sesuai. Maksudnya, waktu kita ambil wuduk tu, ambil di tempat yang sesuai. Itu maksudnya. Kemudian, menutup aurat. Yang seterusnya, jimatkan penggunaan air. Maksudnya janganlah pasang air besar-besar. Okey? Yang seterusnya, mengulang basuhan sebanyak 3 kali. Okey? Boleh tak kita buat sama-sama? Okey, jom. Tadi kita dah tengok perkara-perkara sunat ketika mengambil wuduk. Jadi, sekarang kita tengok pula perkara-perkara makruh ketika berwuduk. Yang pertama, berwuduk dengan menggunakan bekas dari tembaga. Yang kedua, bercakap-cakap. Kalau bising dekat tempat wuduk tu, sepatutnya adalah makruh. Yang seterusnya, mengeringkan saki-baki air yang ada pada anggota wuduk. Maksudnya kita lap air yang kita dah ambil wuduk tadi tu. Itu pun makruh. Yang seterusnya, membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali. Ini contoh kadang-kadang was-was. Tiba-tiba rasa, tak cukup ke cukup ni? Rupanya dah 5 kali basuh tangan tu.
itu dikira sebagai makruh. Berwuduk dengan air musyammas. Apa itu air musyammas? Air musyammas adalah air yang terdedah dengan cahaya matahari. Berwuduk di dalam tandas. Kalau kita boleh elakkan, kita elakkan berwuduk dekat dalam tandas. Wuduk dekat tempat wuduk. Okey? Yang seterusnya, penggunaan air yang berlebihan. Maksudnya banyak sangat air kita guna. Itu adalah makruh. Okey, ini sekarang kita tengok macam mana cara-cara berwuduk sebenarnya. Ini kita dah tengok dalam sesi pembelajaran online dan juga pembelajaran secara bersemuka sebelum ini di sekolah. Jadi, saya harap adik-adik semua dapat mengaplikasikan cara-cara berwuduk di rumah. Boleh? Pastikan jangan lupa ya. Okey, jom kita baca sama-sama doa selepas berwuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Apa maksudnya? Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari kalangan orang yang suka bersuci dan jadikanlah aku dari kalangan hamba-Mu yang soleh. Amin. Semoga adik-adik dapat mengaplikasikan adab-adab berwuduk di rumah selepas ini. Boleh adik-adik?